Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So, aku nak ucapkan selamat Hari Raya kepada korang semua yang sambut Hari Raya. And hari ni aku shoot pukul 12 malam. Sekarang aku shoot pukul 12 malam. So hari ni aku akan baca email-email korang. Kepada yang belum aku baca tu, harap korang bersabar, okay? Next video mungkin cerita korang pula akan masuk. So, kepada yang sukakan konten-konten seram macam ni dan mistik macam ni, korang boleh tekan subscribe dekat bawah. Jangan lupa tinggalkan like dan komen dekat bawah sebab komen korang amatlah dihargai. Sebelum aku nak cerita tu, semua cerita-cerita dalam channel ni is pengalaman aku sendiri ataupun pengalaman penonton-penonton sendiri dan kita orang cuma share dekat korang. So terpulang dekat korang nak percaya ataupun tak ada paksaan pun dan tak ada niat pun untuk menakut-nakutkan korang. Just untuk share pengalaman dan kita semua ambil pengajaran daripada setiap cerita tersebut. So, jom kita mulakan. Okay, so email pertama hari ni daripada Syaf. Okay. Syaf ni nak cerita pasal pengalaman dia masa Hari Raya. Okay, Syaf ni kampung dia dekat Limbang, Sarawak. So, waktu tu dia orang tengah berhari raya. So, masa raya ketiga, dia orang nak beraya tu. So, dia orang one family nak pergi melawat kubur atuk dia orang lah. Tapi yang macam korang tahu, kalau kita pergi melawat kuburan ataupun kawasan-kawasan hutan, kita ada adab, means kita tak boleh nak cakap sembarangan, nak buat benda sembarangan sebab benda tu means yang tak patutlah dibuat. Okay, so nak dijadikan cerita, masa tu raya ketiga, Syaf ni dengan family dia semua, and Syaf ni dia ada adik kembar tau. So, dia orang pun pergilah melawat kubur arwah atuk dia. Arwah atuk dia punya kuburan tu dekat ada bukit, tak adalah bukit tinggi sangat, bukit dekat kawasan bukit dalam hutan. So masa dia orang lawat kubur tu, adik dia yang kembar tu dia tengah main ranting kayu tau. Dia tengah main ranting kayu, dia baling-baling ranting kayu. And then biasalah budak-budak kan. So bila dia orang balik rumah semua still okay, sampailah bila masa dia orang nak tidur. So rumah Syaf ni dia kira 2 tingkat lah. So adik dia dengan Syaf ni tidur dekat atas. Masa tu dia tengok adik dia. Adik dia tengah merenung seling rumah. Lepas tu mata dia macam nampak sesuatu yang menyeramkan. So si Syaf ni pun rasa macam kenapa dengan adik dia ni kan, macam seram semacam. So Syaf pun turun bawah, cepat-cepat panggil, bagi tahu mak dia, suruh tengok adik dia. And mak dia pun terus call ustaz. Bila ustaz tu datang, ustaz tu tengok keadaan adik Syaf ni. Then ustaz tu tanya, ada apa-apa tak yang adik Syaf ni buat waktu pagi ke ataupun sebelum kejadian ke. Then mak dia pun bagi tahu kejadian yang dekat kubur tu. Bila ubat, rupanya benda tu ikut adik Syaf balik rumah sebab dia marah dengan adik Syaf tu yang umban-umban ranting kayu dekat kawasan yang diorang pergi tadi pagi tu. And then bila dah ubat semua, adik Syaf tu pun dah okey lah. Dah okey. Tapi diorang semua dah tidur dah. Tapi masa pukul 2 Syaf ni terbangun tau. Terbangun, dia ingat dah stop dah. Then dia ada ternampak satu lembaga. Time tu Syaf ni dah ketakutan. Tapi nasib baik budak Syaf ni yang hafal dengan surah-surah Al-Quran. Dia baca. Dan benda tu hilang. Alhamdulillah lah boleh hilang. And pengajarannya kat sini, bila kita pergi tempat yang keras macam tu, hutan ke ataupun kawasan perkuburan ke, kita kena tahu tau adab-adab. Kita jangan sembarangan je nak celupar. So tu je pengajaran daripada cerita Syaf ni. Okay, so email yang kedua daripada Siti. Siti ni is orang Singapura. Dia nak cerita pasal dia bercuti dekat Johor Bahru dengan 2 orang kawan dia, which is nama Nadia dengan Farah. And nama-nama ni semua bukan nama sebenar tau, just fake je. Okay, so Siti ni dia nak cerita dia 3 orang pergi bercuti dekat Johor. Korang macam yang korang tahu kan, Johor dengan Singapura tak jauh mana pun. So nak dijadikan cerita,
Diorang nak bercuti kat Johor, diorang pun cari-carilah hotel kan dekat Johor ni. So si Siti ni pun ada terjumpa satu hotel yang dikirakan harga dia berpatutan lah. And then dia punya hotel pun design dia agak mewah sikit. So diorang rasa pun berbaloi. Diorang pun book lah hotel tu untuk 2 malam. 2 malam. So sampai je diorang dekat hotel tu, diorang tengok kawasan hotel tu, dia hotel 4 tingkat. Cuma yang peliknya which is diorang nampak cuma ada 2 staff je. Okay, hotel tu sangat-sangatlah mewah, English style. Semua barang-barang dia diperbuat daripada emas, which is tempat letak tisu tu pun dibuat daripada emas tau. Korang bayangkan lah, hotel yang perhiasannya memang semuanya emas. Sebab kita tak boleh nak revealkan nama hotel tu, sebab hotel tu mungkin still aktif lagi sampai sekarang. So nak dijadikan cerita, Siti, Nadia dengan Farah ni masa tu baru balik daripada Legoland, baru habis dinner. So dia orang ni pun naik Grab balik ke hotel masa tu. Malam dia nak balik ke hotel masa tu. And then si Siti ni dia ada ternampak satu rumah kosong tau, dekat kawasan yang Grab tu lalu ada ternampak satu rumah kosong yang terbengkalai lama. So macam si Siti pun ni terfikir kawasan diorang, hotel diorang tu memang betul-betul sunyi. And then dengan yang hotel yang mewah macam tu tapi kurang staff, cuma 2 staff je. Itu mengikut cerita Siti lah. And then bila dah sampai je diorang punya hotel tu, hotel diorang macam apartmen tau, apartmen yang ada 2 bilik. So si Siti ni tidur dengan si Nadia, si Farah ni tidur seorang. So si Nadia ni macam biasalah ejek-ejek kawan dia kan, sebab kawan dia tu tidur seorang. So lepas dia macam tu, okay, diorang pun masuk tidur semua. Okay, sebelum diorang tidur tu, si Siti ni dia dah feel something tau masa dia mandi. Sebab satu je bilik air dekat diorang punya hotel tu. Means diorang punya bilik lah, ada satu tandas je. So bila time dia mandi tu, dia dah rasa something, tapi dia rasa berat tau masa nak masuk. Dia rasa macam ada orang perhatikan dia, tapi dia just ketepikan and mandi macam biasa. And untuk pengetahuan korang, masa diorang pergi bercuti tu, si Siti ni dengan si Farah ni dia tak bersih. So korang faham lah, diorang tak boleh solat. So cuma si Nadia je boleh solat. Si Nadia ni pun solat dekat bilik si Farah dengan bilik si Nadia. Si Farah, bilik si Farah. So diorang tak boleh solat malam tu sebabkan diorang penat sangat. So diorang tak sempat nak buang diorang punya pet tu, dia just simpan dekat dalam. And then diorang pun masuk tidur dekat bilik masing-masing. Okay, so diorang pun tidur. Si Siti dengan si Nadia ni dia tidur, dia tak buka lampu tau, dan pintu pun dia tak tutup rapat. So dalam pukul 1 lebih macam tu, si Siti ni terbangun. And then dia nampak Nadia still tidur lagi. Bila dia pusing je, dia ternampak satu lembaga macam nak himpit dia. So masa lembaga tu nak himpit dia, dia nampak si Nadia ni macam menjerit-jerit tau, sambil dia tunjuk dekat belakang si Siti ni. So Siti ni pun rasa takut. Time tu dia tak boleh jerit, dia just boleh nampak si Nadia ni menjerit-jerit. And then after beberapa minit macam tu, si Nadia ni cakap it's me. Tapi dia tak boleh nak balas sebab dia macam something tahan dia tahu. And then dia pun baca surah dalam hati. Semua tu barulah lega. And dia boleh bercakap dengan si Nadia ni. Means dia boleh keluarkan suara lah dengan si Nadia ni. Lepas dia macam tu, si Siti terus suruh si Nadia ni buka pintu. And diorang pun keluar pergi ruang tamu. Diorang buka TV yang baca surah-surah tu semua. And diorang pun sajalah nak tukar topik, nak cerita pasal makanan sambil borak-borak tu, nak lawan rasa takut tu. And si Siti ni masa tu dia ada nampak satu benda putih yang bypass dekat bilik diorang tau. Tapi dia senyap je sebab dia tak nak kawan dia Nadia tu tambah takut. Okay, so esok pagi pun si Siti ni dengan si Nadia ni pun cerita dekat si Farah ni. Rupanya si Farah pun ada tersedar pada pukul 2 macam tu sebab dia dengar orang menjerit.
disangkakan orang menjerit tu dari jalan raya. So dia pun biar je lah. Dan bila dia nampak bilik si Siti ni, dia pun nampak benda tu bypass. Benda yang putih si Nadia nampak tu lalu dekat bilik pintu diorang. Tapi si Farah ni just ignore. So diorang tidur sampai esok pagi. Dan diorang pun sambung jalan-jalan. And balik je dari hari kedua orang balik je, diorang pun pergi bilik masing-masing. So si Farah ni terkejut tau, sebab dia tidur seorang, katil dia ada dua, dia tidur dekat bilik sebelah, dekat katil sebelah. So katil sebelah tu memang dia tak sentuh. Tapi bila diorang balik je daripada jalan-jalan tu, dia tengok katil yang kat sebelah Farah tu macam ada orang dah tidur. So dia pun call lah reception, tanya ada tak masuk yang kemaskan bilik diorang. Tapi kalaupun pihak hotel cakap ada, takkanlah diorang nak selerakkan katil tu kan. Mestilah diorang kemas, bukannya tambah selerakkan katil tu. So receptionist kata pun tak ada apa semua. So diorang dah memang pelik dekat situ. Sebab esoknya diorang tengah berkemas tau. Sebab esoknya diorang nak balik Singapura. So diorang pun takut sangat. Malam tu juga diorang buang diorang punya pet dekat luar bilik diorang sebab diorang dah takut. So diorang pun tidur bertiga dekat. Tapi aku pun terfikir juga kan, kenapa tak dari hari first diorang tidur sama-sama? Berani gila sia nak tidur asing-asing. Dah lah keadaan hotel tu agak sunyi sikit. Kalau aku memang aku dah tidur dengan kawan-kawan aku, memang tak akan aku akan tidur sendiri dekat hotel. Even pun hotel tu mewah mana, aku nak tidur juga dengan diorang biarpun berhimpit. So esoknya diorang pun ramai-ramai baliklah ke Singapura. Dekat cerita ni mungkin korang dah dapat tangkap pengajaran yang patut kita ambil kan. First kali korang jangan nak celupar. Paling penting macam kawan dia ejek sebab tidur seorang. And secondly, korang kena jaga kebersihan korang waktu, terutama sekali untuk perempuan, waktu korang tak bersih kena jaga tau. Sebab benda tu mungkin buat diorang tertarik kot or something, wallahualam, kita tak tahu. Okay, so email yang ketiga saya terima daripada Syasha. Kisah ni berlaku pada 6 tahun lalu. Cerita Syasha ni dia nak ceritakan pasal store nenek dia yang nenek dia tak bagi dia dengan kakak dia masuk. So si Syasha dengan kakak dia ni memang selalu bantu nenek dia. So setiap diorang balik daripada sekolah tu, diorang terus pergi rumah nenek dia nak bantu nenek dia berkebun. Tapi nenek dia ada satu pantang larang tau. Syasha dengan dengan kakak dia tak boleh nak masuk store diorang. So nak dijadikan cerita, hari tu hujan. So diorang pun tak jadilah pergi kebun masa tu. So waktu nenek dia tengah tidur, si Syasha ni dengan si kakak dia ni pun rasa curious sangat-sangat. Kenapa nenek dia tak bagi sangat diorang masuk store tu. So alang-alang dah nenek dia tidur waktu tu, diorang pun pergilah store tu. Diorang buka store tu and diorang tengok sekeliling and diorang pun ada ternampak ada batu dengan ada tulisan macam tulisan ni. So bila diorang tengok je benda tu, diorang pun rasa tak sedap hati. So diorang pun ajak kakak dia ni, Syasha ni ajak kakak dia ni balik. So bila kakak dia pun rasa benda yang sama, diorang pun balik lah. Masa perjalanan on the way diorang nak balik tu, si Syasha ni terpengsan masa tu. Dan dia bangun-bangun je dia dah ada kat rumah. Dan dia tengok semua mak ayah dia semua nangis. So dia pun heran kan. Dia pun tanyalah kenapa mak ayah nangis. Rupanya nenek dia dah meninggal waktu tu. Sebab tu dia orang sedih. Okay, and bila macam tu, so si Syasha ni pun dah okay semua. Dia pun dah bangun. And then suddenly kakak si Syasha ni dia renung ke lantai tau. So Syasha ni pun pelik. So dia pun pegang tangan kakak dia dan tanya, kenapa ni? And tiba-tiba kakak dia jerit. Which is dia jerit macam, kenapa kau pegang barang aku? And si Syasha ni pun terkejut sampai dia menangis. And ayah dia pun naik atas tengok. Fikirkan dia orang tengah bergaduh. Tapi bila dia tengok muka kakak si Syasha ni, dia pun dah tahu dah. And si kakak si Syasha ni tiba-tiba jerit. Terus ayah dia panggil ustaz dan obat diorang dua. Alhamdulillah okey. So dekat cerita si Syasha ni aku tertanya-tanya tau.
dia macam cerita gantung. Tapi si Syasha ni bagi tahu masa tu dia kecil lagi, so dia tak tahu sangat detail. So dia dapat cerita yang ni je. And then mungkin saya tak cakap diorang ada amalkan benda-benda syirik, tapi kita boleh expect benda tu mungkin sahaja, saya tak cakap. Dan kita kalau boleh elakkan benda-benda macam ni, just berserah kepada Allah, sebab jodoh dan ajal dan pertemuan semua dekat tangan dia. Dan please jangan percaya benda-benda yang mengarut macam tu, okay? So tu saja untuk episod kali ni. See you guys on the next video. And korang kalau belum subscribe, tolong subscribe, sebab nanti korang tak akan tertinggal satu pun video daripada saya. Dan pastikan korang onkan notification bell dekat bawah. Dan jangan lupa komen. Thank you so much. See you next video. Bye bye.